acid and bases. So first, dengan Cikgu Izzah hari tu, you have go through the definition of acid, is it? Betul tak definition of acid? Done with definition of acid kan? Okay. So, how about the ionization equation for acid? Macam mana dengan ionization of acid? Hello? Dengar tak? Suara saya kurang jelas. Sekarang ni dah okey belum? Okey dah, saya nak start ni. Okey, saya nak start dengan kita punya learning chapter 6 acid and bases. So, kita akan go through. Hari ini what you will learn is ada 3 benda yang awak akan belajar. So, bear in mind after this class you should know these 3 objectives. The first one, you should know the definition of acid, bases and alkali. Itu the first one. The second one, you should know how to write ionization equation for acid and alkali. And the third one, you have to know how to explain the role of water in showing acidic and alkaline properties. So ada 3 benda tu yang kita akan belajar hari ni. Okay, we will try to cover those 3 in our lesson today. Okay, first thing first. Okay, kita go for the basic. So the basic knowledge here is you should know what are examples of acid. Can someone give me an example of acid? Hydrochloric. Okay, hydrochloric acid. Lagi satu? Lagi? Okay, sulfuric acid. Next. Nitric acid. Another one? Saya ada dengar tadi ada orang sebut. Phosphoric acid. Lagi satu. Asid yang kita pernah bincang sebelum ni. Yes, good. Ethanoic acid. Siapa tahu ethanoic acid ni apa sebenarnya? Yang kita guna dalam kehidupan harian. Siapa tahu? Siapa tahu? Tak tahu ke? Tak tahu? Kita boleh makan ethanoic acid ni. Kita guna apa dia? Yes, vinegar ataupun cuka. So, ethanoic acid ni adalah vinegar ataupun cuka sebenarnya. Dia adalah weak acid. Sebab tu kita boleh makan cuka. Ada yang kita guna dalam makanan dan seterusnya. Alright. Dalam garam, ethanoic acid. Macam mana dalam garam ada? Tak ada pun. Saya tak rasa ada Durani. Mungkin awak masukkan benda lain saya tak faham ke. Okey, tak apa. Kita teruskan dulu boleh? Okay, do you still remember the formula for hydrochloric acid? HCl, okay, HCl, sulfuric acid. Okay, good. H2SO4, nitric acid. Negative? How come negative? Formula tak ada negative, remember? HNO3 sahaja. Dia dah dibalancekan dengan positive charge of the hydrogen ions. Okay, ingat balik. Everyone, okay, phosphoric acid. Okay, H3PO4. And then last one, ethanoic acid.
Ha. Good. CH3, COOH, ataupun ada juga dalam awak punya buku dia tulis H, CH2C, bukan tu. C, dalam buku awak dia tulis yeah. Where is it? H, CH2COO. 1, 2, 3, 4. Okay. Alright. Okay. From this formula, can you name me one similarities with the acids? Apa similarities yang asid-asid ni ada? Ada hydrogen. Good. So, semua acid, we will have hydrogen element dalam dia. Okay, semua acid. Bila dah nama dia acid, semua akan ada hydrogen. Semua akan ada hydrogen dekat dalam dia punya formula. Okay, so this is the basic knowledge yang awak sepatutnya tahu. You should know all the names of the acid and you should know how to write the formula of the acid. So next we can go to the next slide. So the first one is the definition of acid. So apa itu acid sebenarnya? So acid, there are 4 things that are important in the definition of acid. The first one is you have to write down that acid is a chemical substance. This is the first part. Mesti ada tulis bahawa acid tu adalah chemical substance. First. The second one is ionize. Okay. Acid mesti boleh ionize. Okay. And the third part is water. Dia boleh ionize di dalam water sahaja. So let's say, belum lagi. Water and the last part to produce hydrogen ions. So these 4 adalah syarat utama untuk sesuatu benda tu dipanggil acid. So macam mana kita tahu sesuatu benda tu acid? Dia adalah chemical substance. Syarat pertama, okay, dia chemical substance. Syarat kedua, dia boleh ionize. Okay. Syarat ketiga, dia mesti ionize dalam water sahaja. Dan syarat yang keempat, bila dia ionize, dia akan produce hydrogen ions. So ini adalah 4 syarat untuk menjadi acid. 4 syarat untuk acid tu, sesuatu chemical substance dipanggil acid. Boleh faham? Okay, good. So, bila disuruh menulis definition of acid, when you are asked to write the definition of acid, you must include all four characteristic. Kalau awak tulis acid, dia tanya, write down the definition of acid, awak tulis ionize in water to produce hydrogen ion. Awak tulis 3 syarat je. So, your definition will be wrong. Okay, sebab tak cukup syarat. Dia mesti cukup 4 syarat. Dia kata mesti ada tulis start from chemical substance which ionize in water to produce hydrogen ion. Okay, so the examples of acid macam yang kita cakap tadi lah, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. Okay, ini salah ni. No, tak ada benda ni. Okay, alright, next one. Ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan terus tanya, okay? Macam mana saya nak tengok? Alright, macam mana saya nak tengok message? Okay. You can also write down in the chat box as well. Okay, next one. Kenapa dia? Oh, okay. Definition, okay. Acid pula, dia ada base. Dia ada. The next one is you have to know the basicity of acid. Acid ada 3 different bases, basicity of acid. Maksudnya kalau saya nak simplify into words, dia macam ada 3 kekuatan acid. Bukan kekuatan, nanti awak confuse dengan weak and strong pula, bukan. Ada 3 tahap ataupun 3 jenis acid. Okay, ataupun kita panggil sebagai basicity of acid. So kita ada monoprotic acid, we have monoprotic acid, we have diprotic acid, and we have triprotic acid. Okay, so these 3, okay, kita panggil sebagai basicity of acid. Basicity.
Kalau bahasa mudahnya macam 3 tahap asid atau 3 jenis asid lah. Okay. Dia ada monoprotic acid, diprotic acid and triprotic acid. Okay, keyword dekat sini awak boleh tengok adalah mono, di dengan tri. Siapa tahu mono tu maksud dia apa? Satu. Okay, good. Di maksud dia? 2. Tri? 3. Good. So, daripada perkataan tu saja awak dah boleh tahu sebenarnya apa yang dia maksudkan. Okay, so monoprotic acid adalah acid that, okay, dia adalah acid juga, tapi dia akan, okay, acid kan kena ionize in water kan? Acid ionize in water, dan bila dia ionize in water, dia produce one hydrogen ion. Ini penting. Kan syarat yang keempat tadi hydrogen ion. One hydrogen ion when one molecule of acid ionized in water. Maksudnya kalau ada satu HCl, contoh hydrochloric acid kan, satu HCl bila dia ionized in water, dia akan produce hydrogen ions dan chloride ions. Okay, dan berapa banyak hydrogen ion yang dia produce? 1, sebab tu tak ada apa-apa dekat depan ni. So, 1 HCl, bila dia ionize, kita akan dapat 1 hydrogen ion and 1 chloride ion. Jelas? Okay, dan ini hanya berlaku apabila dia ionize in water. Okay. Alright, so example, okay, dia bagi example pula nitric acid. So, satu molekul nitric acid, okay, nitric acid HNO3, apabila dia ionize di dalam water, awak boleh tulis macam ni juga, water dekat atas anak panah. Dia bukan tambah water, bukan tambah water. Sebab kita bukan nak reactkan dia dengan water, kita nak dia dissolve, kita nak dia ionize di dalam water. So, water tu di atas anak panah. Ataupun tak nak letak H2O atas anak panah pun tak apa. Okay, so bila dia ionize, dia akan dapat hydrogen ion and nitric ion. Cumanya hydrogen ion ni ada berapa? Ada 1 sahaja. So ini dipanggil sebagai monoprotic acid. Dan example of monoprotic acid seperti yang kita dah tulis kat situ adalah hydrochloric acid dan nitric acid. Ini contoh-contoh monoprotic acid. Okay, cuba tengok. Macam mana awak nak tahu dia monoprotic acid ke diprotic acid? Benda paling senang tengok dekat formula dia. Dekat formula dia H ada berapa? 1. Jadi dia adalah monoprotic acid. Senang kan? Boleh? Hello. Okay, good. Next one. The next one is diprotic acid. Dan macam awak cakap tadi, di bermaksud 2. So, dia adalah acid sama juga that produce 2 hydrogen ions. Ini je beza dia. 2 hydrogen ion when one molecule of acid ionize in water. Okay, dia masih daripada satu molekul, tapi bila dia ionize, dia akan produce 2 hydrogen ions. Contohnya sulfuric acid. So H2SO4 apabila dia ionize, dia akan dapat hydrogen ions dan dia akan dapat sulfate ion. Cumanya hydrogen ions dia sekarang ni berapa? 2. So, satu molekul sulfuric acid akan produce 2 hydrogen ions and 1 sulfate ions bila dia ionize in water. So, example of diprotic acid adalah sulfuric acid. Macam mana kita nak tahu? Tengok daripada dia punya formula H2. Ada berapa H? Ada 2 H. So, senang kita nak tahu bahawa dia adalah diprotic acid. Easy? Boleh lagi? Okay, good. Next one. Triprotic acid. So, 3. So, benda yang sama macam tadi. Triprotic acid is acid that produce a maximum of 3 hydrogen ion. Okay, 3 ni kira ni paling maksimum dah lah. Okay. Acid boleh produce 3 hydrogen ion. Satu molekul of acid boleh produce 3 hydrogen ion when the acid ionize in water. Mesti ada ionize in water. Awak kena bagi tahu dia ionize in water. Sebab kalau acid tu tak ionize in water, dia tak akan boleh produce hydrogen ion. Okay. So, example dia adalah phosphoric acid.
H3PO4 bila dia ioniskan kita akan dapat hydrogen ion dan kita akan dapat phosphate ion. Cumanya hydrogen ion ada berapa? Ada 3. So setiap satu molekul of phosphoric acid kita akan dapat 3 hydrogen ion. Boleh faham? So far ada soalan? Tak ada sebab sekarang ni kita nak masuk ionization of acid. Okay. Tadi kita dah go through the definition of acid dengan basicity of acid. Ada 3 basicity of acid, monoprotic, diprotic dan triprotic. Sekarang ni you will have to know on how to write the ionization equation. Because from the definition of acid, kita cakap acid is a chemical substance that ionize in water to produce hydrogen ions. So you have to know how to write the ionization equation. Maksudnya awak kena tahu macam mana awak nak tunjukkan daripada mana datangnya hydrogen ions tu bila dia dissolve. Okay, so awak kena tahu nak tunjukkan daripada acid dia ionize jadi hydrogen ion. You have to know on how to write that down. So, bila kita nak tulis ionization equation untuk acid, yang pertama sekali kita tulislah start dengan dia punya formula. HNO3. Kemudian kita teruskan dengan anak panah. Maksudnya kita nak cakap dia dah ionize. Boleh juga awak letak H2O untuk awak bagi tahu bahawa dia ionize in water. Kemudian akan ada, so apa yang awak perlu buat, awak perlu tahu asid ni datang daripada ions apa. So awak tahu bahawa dalam nitric acid akan ada hydrogen ion dan akan ada nitric ion kan. So awak tulislah semua ion tu, hydrogen ion and nitric ion. Ini baru ada negatif sebab dia dalam bentuk ion. Okay, so sini tak ada apa-apa charge, sini mesti ada charge positif dan ada charge negatif. Dan kita tengok ada berapa banyak H dekat sini? 1 H. So do we need to put anything kat depan? Tak perlu because it's already balanced and this is a monoprotic acid. Ada soalan kat sini? Okay. Boleh Okay, jom kita try dengan carbonic acid. Okay, kita start dengan H2, salin balik formula dia kan. H2CO3. So dalam carbonic acid ada ion apa? Bagi tahu kat saya. Tulis kat chat room. Tulis kat chat room macam mana hydrogen ion punya formula. Come on, I'm waiting. Okay, good. Ada H plus ataupun hydrogen ion. Another one, apa dia punya anion? What are the anion? Apa ion negatif dia? OH, Aurelia, ada OH ke kat sini? Jeng jeng. Cuba tengok kalau kita dah ambil yang ni, apa je yang tinggal? Yes. Bukan CO sahaja, dia mesti tulis semua. Awak tak boleh tinggal ni, 3 ni pun jangan tinggal. Ni dia punya CO3 2 minus. Ini kan awak sepatutnya dah hafal. Tak ada H minus. Mana ada hydrogen ion H minus? Ada. Hydrogen tu semua cation. Hydrogen mesti positif ion. Dia tak boleh jadi negatif ion sebab hydrogen akan donate elektron. Awak belajar dekat dalam chemical bond kan. Hydrogen dia perlukan another one electron to form duplet electron arrangement. Okay. So dia tak boleh nak hydrogen ion, tak boleh nak receive lagi satu elektron. Dia boleh donate sahaja. Okay, so the next one is carbonate ion. Okay, ataupun awak boleh cari maklum. Awak boleh cari macam mana, cikgu saya nak tahu dia punya anion. Awak tengok nama dia. Carbonic acid. So dia punya anion adalah
carbonate ion. So tengoklah balik dalam awak punya buku carbonate ion macam mana dia punya formula. So carbonate ion formula dia macam ni, CO2 minus 3. Okay, so kita buat anak panah. H plus CO3 2 minus. Ada apa-apa lagi yang saya perlu tambah kat sini? Yes, saya perlu tambah 2 di hadapan H. Betul. Sebab H dekat sini ada 2. So, sini ada 2H. So, carbonic acid adalah, the basicity for carbonic acid adalah? Diprotic. Good. Diprotic acid. Diprotic acid. Good. So, sama juga dengan phosphoric acid. Okay, so for phosphoric acid dengan ethanoic acid, saya nak awak buat sendiri as exercise. Okay, I've already put this one under exercise 1 dekat dalam Google Classroom awak punya assignment. So after this class, please do the ionization equation for phosphoric acid and ethanoic acid ataupun complete the table ni. Tengok je dekat Google Classroom awak, read the instructions there and then upload your answers there. That will be your participation for today's class. Okay, next one. Okay. Next one, kita masuk the definition of base. Okay, base punya definition senang. Base punya definition ada 3 keyword. Dia adalah chemical substance yang pertama. Okay, syarat yang pertama, base mesti chemical substance. Yang kedua, react with acid. Okay, yang kedua, dia mesti boleh react in acid. Dan yang ketiga, dia mesti produce salt and water. 3 sahaja syarat untuk jadi base. Dia mesti chemical substance yang boleh react dengan acid untuk form salt and water. Dan awak dah pun belajar tentang reaction ini. Apa nama reaction ni? Good, neutralization. Sebab kita tahu neutralization reaction when acid plus alkali ataupun acid react with base, kita akan produce salt and water daripada form 2, I guess. Form 2 lagi awak dah belajar ni. So acid plus base akan dapat salt plus water. So itu maksud base. Senang sahaja. So selalunya macam mana awak nak tahu sesuatu tu base? Kalau acid tadi ada dekat nama dia kan, acid. So awak tahu dia acid. Kalau base kita tengok selalunya metal oxide ataupun metal hydroxide adalah base. Okay, so contoh kalau nama dia sodium oxide, so dia base. Sodium hydroxide, dia base. Magnesium oxide, dia base. Magnesium hydroxide, dia base. Boleh ha? So awak tengok nama saja, awak boleh tahu dia base ataupun tidak. Kalau contoh yang awak tengok, dia bagi soalan calcium hydroxide. Lepas tu dia tanya calcium hydroxide ni acid ke base? Kemudian awak cakap tak tahu, macam mana nak tahu? So awak pun tengoklah nama dia. Ada hydroxide. So dia adalah base. Okay, sebab awak tak boleh nak buat eksperimen kan. Nak buat ambil calcium hydroxide, awak tambah dengan acid. Tengok dapat jadi salt dengan water ke tak. Okay, so one of the ways awak tengok nama dia. Okay, base. Example, magnesium oxide ataupun magnesium hydroxide. Next one. Base ni dia ada 2 jenis. Most base, bukan 2 jenis lah. Dua karakter, bukan dua jenis lah. Okay, so most base, kebanyakan base insoluble, tidak larut di dalam air. Awak letak dalam air, dia tak larut. Tapi dia base. Bila kita reactkan dengan acid, dia boleh dapat salt dan water. Okay, ada juga base yang boleh dissolve in water. Okay, base yang boleh dissolve in water, dia ada nama lain dan nama dia adalah alkali. So alkali ni mesti boleh dissolve dalam water. Maksudnya, kalau awak belajar set dengan subset, awak belajar set dengan subset kan dekat dalam map, betul? Okay.
Kalau awak tengok, ini adalah set base, betul? Base ni lagi besar daripada alkali sebab base adalah semua yang boleh react dengan acid to form salt and water. Tapi alkali, dia pun boleh react dengan acid untuk form salt and water, tapi dia boleh dissolve dalam water. Kalau base yang biasa yang lain-lain tak boleh dissolve dalam water. Tu sahaja beza dia. Ada yang confused? Boleh faham tak? Okay, good. So alkali selalunya nama dia, alkali selalunya nama dia hydroxide. So hydroxide tu selalunya alkali lah sebab dia boleh dissolve dalam water. Lagi satu yang metal oxide tu, selalunya metal oxide ni yang tak boleh soluble. Selalunya lah, there are exceptions. So metal oxide ni adalah base. Metal hydroxide pun base juga, tapi dia base yang alkali sebab dia boleh dissolve dalam water. So kita masuk kepada definition of alkali. So definition of alkali ada 4 syarat juga sama macam asid. Okay, dia punya perbezaan dengan asid satu sahaja. So alkali adalah chemical substance, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia mesti boleh ionize. Bila nak ionize maksudnya dia kena boleh dissolve dalam water lah. Okay, ionize dalam apa? Dalam water sahaja. Syarat yang ketiga dan syarat yang keempat, dia mesti produce hydroxide ion. Hydroxide ion OH- ya. Hydroxide ion. Okay, ini adalah 4 syarat untuk dapatkan alkali. So contohnya sodium hydroxide. So sodium hydroxide NaOH. Bila dia dissolve, bila dia ionize di dalam water, dia akan produce sodium ion and hydroxide ion. Inilah hydroxide ion datang daripada sini. Bila dia ionize, keluarlah hydroxide ion. Kalau dia tak ionize, dia duduk sekali dengan Na ni sebagai satu molekul. Okay. Kemudian kita tengok ionization equation untuk base ataupun ionization equation untuk alkali. Sama je lah. Okay, kita try buat amonia. Amonia ni bukanlah susah. Amonia ni awak tak nampak OH dekat sini. So amonia dia start dengan NaH3. Dia ada anak panah patah balik. Okay, kalau awak nak tahu anak panah patah balik ni adalah ionize dia dengan sangat sedikit. Sebab bila dia jadi ion, dia patah balik jadi molekul. Dia jadi ion, dia patah balik jadi molekul. Itu sebab dia. Itu sebab ada double arrow ni. Kita akan belajar lagi dekat strong and weak acid nanti bila awak strong and weak alkali and acid nanti. Okay. So, kita akan dapat NH4 plus and hydroxide ion. Okay, ini adalah ionization untuk amonia. Oh sorry, untuk amonia aja kita mesti letakkan, tak keluar kak. Untuk amonia kita mesti ada water, sorry Okay, plus water untuk dapatkan NH4 plus ammonium ion and hydroxide ion. So daripada sini kita dapat hydroxide ion. So sebab tu amonia ni adalah alkali. Sebab ammonia is a chemical substance that ionize in water to produce hydroxide ion. Kita try satu lagi. Kita try barium hydroxide. So BaOH2. Okay, dia akan ionize kepada apa? Apa cation dia? Apa cation untuk barium hydroxide? Awak bahagi dia dua ni. Barium ion, apa dia punya dia punya formula? Ba je. Ion, barium ion. Cuba tengok barium dekat period berapa? Group berapa?
Yes, macam mana awak tahu 2 plus? Sebab barium berada dekat group 2. Bila group 2, dia akan donate 2 electrons to achieve stable octet electron arrangement. Okay, so dia dapat jadi Ba2+. Plus dengan hydroxide ion. Mestilah dengan hydroxide ion. Sebab dia alkali. Ada tak kita kena balancekan dekat sini? Do we need to balance anything here? Kita kena balance apa-apa tak kat sini? Tak kena? Okey, cuba tengok kat sini balik. Barium ada 1. Hydroxide ada berapa? 2. So, kita mesti letak 2 dekat depan OH. Barulah lengkap ionization equation kita. Okay. Potassium hydroxide. Potassium hydroxide. Ionized in water. Apa cation dia? Potassium ion macam mana dia punya formula? Come on guys, potassium ion. K plus. Okay, good. Hydroxide ion. OH minus. Kan senang tengok daripada nama sahaja. Potassium K plus, hydroxide ion OH minus, potassium hydroxide KOH. Do we need to balance anything here? No, because K ada 1, OH pun ada 1. Okay, so that is the ionization equation untuk base. Sama sahaja. Macam alkali tadi, macam acid tadi. Okay, next one. Kita akan masuk. Okay, kita akan masuk rule of water in showing the properties of acid and base. Okay, dekat sini sabun. Katakan sabun buku. Okay, sabun buku. Sabun buku, acid or alkali? Okay, alkali. What are the properties of alkali yang awak dah belajar sebelum ni? Alkali properties. Bukan definition. Okay, bitter lagi. Slippery. Good lagi. Apa? Five. pH value more than? pH value? More than 7. Good. Lagi satu? Yang awak dah belajar waktu form 3. Waktu form 2. Turn litmus paper from? Red to blue ke blue to red? Red to blue. Okay, please ingat balik. That is a very basic knowledge. Okay, so katakan awak ambil sabun buku tersebut. Awak pegang sabun buku tu. Adakah awak rasa slippery? Sabun buku tu awak pegang rasa slippery? Okay, saya tukar soalan saya. Katakan awak baru beli sabun buku tu dekat kedai, kemudian awak buka sabun buku tu, awak pegang dekat tangan. How would you feel? Adakah dia akan rasa slippery? No. Sebab sabun tu masih kering, betul? Okay, what happen bila tangan awak dah basah, awak nak guna untuk mandi, tangan awak dah basah, awak pun pegang sabun tu. Apa jadi dekat sabun tu awak pegang?
Awak boleh rasa slippery. Okay. Awak tahu bahawa sabun tu kalau kering tak slippery, kalau dia basah baru dia slippery. Dan basah tu disebabkan oleh water. Satu lagi, cuba bayangkan, kalau saya letak litmus paper, kalau saya letak red litmus paper ke atas sabun yang kering tersebut, saya letak. Awak rasa litmus paper saya akan berubah warna atau tidak? Tidak. Tapi kalau saya letak litmus paper saya, kalau saya letak red litmus paper saya dekat atas sabun yang ada air ataupun sabun yang basah, dia akan berubah menjadi warna biru. So, satu saja benda yang menyebabkan ada perubahan berlaku daripada sabun kering menjadi sabun basah. So, bila basah baru awak dah rasa dia slippery. Bila basah baru awak boleh tukar, baru dia boleh tukarkan red litmus paper kepada blue. Kalau kering, slippery pun tak, tukarkan red litmus paper kepada blue pun tak boleh. So, apa key point dia? Apa yang menyebabkan dia boleh berubah? Key point dia adalah sebabkan dia sekarang ni dah ada water. Itu adalah yang kita nak belajar. The role of water, peranan air. Kalau air tak ada, sabun tu tidak dapat menunjukkan ciri-ciri alkali. Kan kita dah belajar tadi ciri-ciri alkali, bitter lah, slippery lah, kan? Change litmus paper kan, from red to blue. Kalau tak ada water, tak boleh pun buat semua benda tu. Sabun tu tak slippery pun, sabun tu tak boleh change red litmus paper to blue pun. Sedangkan dia alkali. Okay, tapi bila kita dah tambah water dengan dia, bila kita dah bagi dia ada water, barulah dia boleh menunjukkan ciri-ciri alkali. Barulah dia boleh bagi tahu saya adalah alkali sebab saya dah ada water. Boleh faham? So, water sangat penting. Sebab tadi kita tengok definition untuk asid dan alkali, dia mesti ionized in water. Okay, so kalau tak ada water, boleh tak asid tu tunjuk dia adalah asid? Tak boleh, okay. Awak gunalah asid kuat mana pun, kalau tak ada water dekat dalam dia, dia tak akan boleh change blue litmus paper kepada red. Tak boleh. Dia tak akan boleh jadi korosif. Tak boleh. Sebab dia tak ada water. Okay, kenapa water ni penting? Sebab bila ada water, baru hydrogen ions terhasil untuk asid. Bila ada water, baru hydroxide ion terhasil untuk alkali. Boleh faham tak? Okay. Okay, good. Maksudnya dekat sini, apa yang saya cuba awak fahamkan awak adalah, sesuatu asid hanya boleh menunjukkan dia adalah asid kalau dia dah produce hydrogen ion. Macam mana dia nak produce hydrogen ion? Dia kena ionize dalam water. Kalau dia tak ionize dalam water, apa jadi? Hydrogen ion tidak terhasil. Dia stay sebagai molekul. Tak ada ion dalam tu, dia stay sebagai molekul. So, bila hydrogen ion tak ada, dia tak dapatlah tunjukkan yang dia adalah asid. Macam tu. Okay, sama juga dengan alkali. Alkali tak dapat tunjukkan yang dia adalah alkali kalau tak ada hydroxide ion. Macam mana nak hasilkan hydroxide ion? Dia kena ionize in water. Okay, kalau dia tak ionize in water, apa jadi? Dia adalah hydroxide ion. Tak ada hydroxide ion, tak boleh tunjuk dia adalah alkali. Tak ada hydroxide ion, dia exist as molecule. So, itu je sebenarnya benda yang awak perlu faham dalam tajuk The Role of Water in Showing the Properties of Acid and Bases. Peranan air untuk menunjukkan sesuatu benda tu acid ataupun base ataupun alkali. So, dekat sini dia cakap acid only shows acidic properties. Okay, kalau kita tengok properties of acid, ada sour taste, okay, corrosive, pH value less than 7, boleh change blue litmus paper to red. Okay, awak pernah makan gula-gula sours tu? Pernah makan? Ada rasa-rasa kat lidah sekarang kan? Rasa. Okay,
bila awak makan gula-gula tu, bila awak start rasa masam? Bila gula-gula tu dah masuk dalam mulut awak, dah kena dengan air liur awak, dah bercampur dengan air liur awak, baru awak rasa dia masam, betul? Kalau dia tak bercampur dengan air liur awak, awak tak akan rasa pun dia masam. Okay? Sebab apabila gula-gula tu masuk dekat dalam awak punya lidah, dia akan dissolve, dia akan ionize dekat dalam water, di dalam air liur awak, dan dia akan produce hydrogen ion. So hydrogen ion tu menyebabkan awak rasa masam. Okay? So acid only shows acidic properties. So acidic properties ni apa? Sour, pH less than 7, change blue litmus paper to red. Ni semua acidic properties lah. When hanya boleh tunjukkan semua benda ni, dia hanya boleh buat acid. Hanya boleh buat benda-benda ni apabila dia dissolve dalam water. Sebab bila dah dissolve dalam water, baru dia ada free moving hydrogen ion. Baru dia boleh produce hydrogen ion. Okay, example. Hydrochloric acid ionized in water to produce hydrogen ion. Ataupun hydroxonium ion and chloride ion. Okay, hydroxonium ion ni apa pula? Hydroxonium ion ni hanyalah water yang bergabung dengan hydrogen ion yang dihasilkan oleh asid tadi. So, jadilah hydroxonium ion. So, awak tak nak guna hydroxonium ion pun tak apa. Awak guna sajalah hydrogen ion. Okay, so HCl ionized jadi hydrogen ion and chloride ion. Acid that dissolve in solvent other than water. Okay. Solvent other than water will not ionize. Dia takkan ionize. Kenapa tak boleh ionize? Boleh seorang cakap kat saya kenapa dia tak boleh ionize? Hello. Dia masih ada hidrogen, tetapi dia tak boleh pecah. Okey, tengok patah balik tadi. Kalau saya patah balik tadi. Nampak tak sekarang ni, bila dalam water, HCl ni boleh pecah kepada H+ dengan Cl-. Bila dia dissolve dekat dalam solvent lain selain water, dia tak boleh pecah jadi benda ni. Dia HCl, awak letak dia dekat dalam minyak contohnya. Dia masih lagi HCl. Dia tak jadi H+ plus Cl-. Dia tak jadi, dia tak ionize, tak boleh. Kenapa? Sebab maksud asid tadi, kita dah belajar tadi kan, maksud asid ada 4 syarat untuk dia jadi asid. Yang pertama, dia mesti chemical substance. Yang kedua, dia mesti boleh ionize. Dan yang ketiga, ionize dalam water sahaja untuk produce hydrogen ion. Okay? So, kalau dia dekat dalam solvent other than water, kita tambah dia dekat dalam minyak ataupun kita tambah dia dekat dalam propanol, alkohol, dia takkan boleh ionize. Okay? Bila dia tak boleh ionize, ada tak H+? Ada tak hydrogen ion? Ada tak hydrogen ion? Tak ada. Okay? So, bila tak ada hydrogen ion, dia akan kekal exist sebagai molekul dan dia tak akan tunjukkan acidic properties. Will not show acidic properties. Maksudnya, dia tak boleh jadi sour. Dia tak boleh change blue litmus paper kepada red. Tak boleh. Okay? Dan dia juga tak boleh, tak akan corrosive. Dia juga tak akan, apa lagi satu? pH value dia pun, kalau awak ambil pH value dia pun bukan less than 7. Tak boleh. Dia tak boleh tunjuk benda ni. Sebab apa? Tiada H+. Kenapa tak ada H+? Sebab dia tidak ionize di dalam benda lain selain water. Dia exist sebagai molekul. Dia kekal sebagai molekul. Macam tadi kan HCl, dia tak jadi H+ dengan Cl-. Tak boleh. Dia kekal HCl, letak dekat dalam propanol, dia masih je lagi HCl. So, tak ada H+. Tak ada H+, tak adalah benda-benda ni. Tak boleh tunjuk acidic properties. Sama dengan alkali. Alkali pun tak akan boleh
Alkali pun hanya boleh menunjukkan dia punya properties bila dia dissolve dalam water, sebab bila dissolve dalam water dia akan ionize dan produce hydroxide ion. Kalau tak ada hydroxide ion, dia tak akan boleh show its alkaline properties. Okay, so soalan selalunya bertanyakan macam ni. Dia akan bagi dekat awak satu bahagian, contoh satu beaker dia letakkan glacial ethanoic acid. Glacial tu maksud apa? Okay, saya tulis kat sini. Saya bagi tahu terusnya sekejap. Glacial ni maksudnya dia tiada water. Okay, so dia tulis contoh, dia akan bagi dekat awak satu, dia letak glacial ethanoic acid. Kemudian satu lagi dia letak ethanoic acid biasa. Ini glacial. Yang ini ethanoic acid biasa. Maksudnya biasa tu ada air lah. Ada water. Kemudian dia letak blue litmus paper. Okay. Awak rasa-rasa, okay, apa observation dia? Ni katakan dekat A, ni katakan dekat beaker B. Dekat beaker A, ada perubahan tak kepada blue litmus paper? Ada tak? Tiada. Dekat beaker B ada perubahan tak pada blue litmus paper? Ada. Blue litmus paper jadi apa? Yes, good. Blue litmus paper turns red. Okay, tapi dekat A, blue litmus paper does not change colour. Okay, kemudian dia akan tanya, soalan akan tanya, why? Explain. Kenapa? So, ini adalah 5 markah punya esei selalunya. Dalam nak explain role of water. Okay, sebab untuk show acidic properties ni lah, acidic properties change blue litmus paper to red kan. Okay, A tak boleh tunjuk, B boleh tunjuk. Okay, sedangkan dua-dua ni nama dia cakap acid. Okay, kenapa? Sebab A tak ada water, B ada water. Macam mana awak nak explain tu untuk dapat 5 markah? Ini adalah 5 ke 8 markah selalunya. Ini adalah dia punya cara untuk tulis. Yang pertama, awak kena cakap acid only show acidic properties in presence of water. Awak bagi tahu key dia kat sini. Kenapa A tak boleh berubah, B boleh berubah? Sebab acid mesti kena ada water. Okay, yang kedua, acid dekat dalam beaker A dissolve in water. So, dia akan ionize to produce hydrogen ion. So, the presence of freely moving hydrogen ions allow acid to show its properties. Sebab tu, beaker B ni boleh menukarkan blue litmus paper kepada red. Okay, so blue litmus paper turns red. Without water, so awak cakap kat beaker A pula, without water, acid only exists as molecule. Awak kena bagi tahu dia jadi molekul, dia tak ada hydrogen ion. So, no hydrogen ions present. So, colour of blue litmus paper remains unchanged. Itu sahaja. Awak kena explain semua. Keyword dia adalah presence of water, acidic properties, ionize to produce hydrogen ion, allow acid to show its properties, exist as molecules, dan awak punya observation. Ada soalan dekat sini? Tak ada soalan So, sama juga kalau soalan tanya untuk awak explain role of water untuk menunjukkan alkaline properties. Awak kena gunakan ayat yang sama juga. Cumanya awak tukarkan hydroxide ion kepada hydrogen ion kepada hydroxide ion. Dan awak tukarkan color litmus paper lah. So, alkali will only show its alkaline properties when there is presence of water. Alkali dissolve in water. Jangan guna dissolve lah, guna ionize. Kata yang kita guna. Ionize in water to produce hydroxide ion. The presence of freely hydroxide ion will allow, ayat yang sama, allow alkali to show its alkaline properties. So, red litmus paper will turn to blue.
Kemudian bagi tahu pula kalau tak ada, jadi apa? No presence of water, there will be no presence of hydroxide ion. Okay, alkali will exist as molecules. Okay, so no hydroxide ion presence, alkali cannot show its alkaline properties. Okay, boleh? Boleh tak? Okay, so kalau macam tu, ini adalah saya akan bagi PDF yang ni lah, PDF sampai slide ni, dan saya nak awak sila buat nota berdasarkan slide yang saya bagi ni. Tolong buat nota. Nota maksudnya benda tu bertulis elok, dengan tajuk, dengan tulisan yang kemas, dengan nota yang tersusun di dalam buku nota awak. So, saya akan bagi slide ini dan make sure awak tulis semua benda daripada atas tadi, slide pertama tadi sampailah slide yang ini ke dalam buku nota awak. Maksudnya, kalau ada kotak tadi tu, kotak tu mesti berisi. Yang ini, role of water in showing alkaline properties ni ada 3 je. Awak mesti buat sampai nombor 7 macam acid tadi. Boleh faham? Boleh. Mesti ada. Saya nak awak ada buku nota yang bertulis dengan elok. Okay. So, kejap lagi saya akan bagi these slides dekat awak. Make sure you do the notes. Yang pertama, saya tak akan kutip notes sebab notes tu mesti ada. Tak perlu untuk saya tengok nota tu. Mesti ada je nanti. Yang kedua, dekat dalam Google Classroom, saya dah bagi assignment kepada awak. Yang pertama tadi, due dia hari ini, iaitu awak kena completekan table yang saya letak dekat dalam Google Classroom tu, ataupun table yang sama dekat dalam buku modul awak. Baca instruction dalam Google Classroom, dan due dia adalah hari ini. Yang ketiga, awak ada assignment untuk buat modul muka surat 132 sehingga 134, soalan 5 sehingga 9. Instructions dia pun ada dekat dalam Google Classroom juga. Sila buat itu dahulu. Sebab itu yang akan saya bincangkan dalam Google Meet next class. Iaitu 2 hari lagi. Betul? 2 hari lagi? Yes, 2 hari lagi. So, ada masa 2 hari untuk buat soalan 5, 6, 7, 8, 9 tu, dan saya akan bincangkan dalam Google Meet next class. Selepas habis Google Meet next class, awak kena hantar latihan tersebut. So, awak tak hantar sebelum, awak hantar selepas Google Meet next class. Sebab awak kena hantar latihan tersebut yang telah ditanda. Saya bagi tahu siap-siap ni. So, mesti siapkan sebelum Google Meet next class. Kalau tak, awak tak faham apa yang kita akan bincangkan. Jelas arahan saya? Okay. So, kalau tak ada apa-apa masalah dan tak ada apa-apa soalan lagi, please before you leave, please write down your name dekat dalam Google, dekat dalam chat box. Dekat dalam chat box Google Meet untuk saya ambil participation awak. Okay, participation marks. Untuk participation marks. And lepas awak ada tulis nama awak, then you may leave this Google Meet. And I will see you on Thursday. Thank you very much. Okay, welcome. 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 Bye. Bye-bye. Ya? Ini siapa ya? Boleh saya tahu siapa cakap ni? Saya tak nampak. Christabella. Okey, Christabella, awak PM saya. Nanti saya bagi modul secara soft copy boleh? Hello, Christabella. Awak boleh print tak? Dapat print tak? Kalau dapat print, kalau tak dapat tak apa, awak buat dekat dalam yang tu dululah, ataupun awak salin dalam buku nota lah, boleh? Hello, hello. Alright, okay, good. Okay. Welcome. Welcome. Kejap pula. Kejap.